Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang di-Pertuan Agong. Satu tindakan yang mengejutkan tapi mantap dan padu sahabat-sahabat semua. Jadi apakah perkara itu? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Dan perkara kedua, ya dikatakan 100.000. 100.000 pemohon Budi Madani telah pun diluluskan. Kalau sebelum ini hanya sekitar 30, tapi sekarang ini sudah mencapai 100.000 ringgit. 100.000 ringgit. 100.000 orang. Tahniah. Jadi untuk yang pertama ya sahabat semua, satu kenyataan media yang begitu menggempakan apabila dikatakan Yang di-Pertuan Agong salur nilai bidaan plate number FFF1 kepada Kerajaan Persekutuan. Jadi mari kita lihat ya kenyataan media ini apakah sebenarnya yang berlaku. Jadi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyalurkan nilai bidaan nombor pendaftaran kenderaan khas sebanyak 1.75 juta ringgit kepada Kerajaan Persekutuan. Menerusi catatan di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Baginda menzahirkan harapan agar nilai bidaan yang disalurkan kepada kerajaan itu dapat digunakan untuk membantu rakyat. Jadi ini dia sahabat semua. Nombor plat kenderaan keluaran khas FF1 itu menjadi milik Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim selepas Baginda membidah nilai tertinggi sebanyak 1.75 juta ringgit menurut catatan berkenaan. Jadi itu antara perkara yang mengejutkan seluruh rakyat Malaysia, dan kita tahu ini adalah satu perkara yang luar biasa sahabat-sahabat semua, dan bukan calang-calang Yang di-Pertuan Agong kita ni begitu mementingkan kepentingan rakyat. Katanya supaya wang ini boleh disalurkan untuk membantu rakyat di luar sana. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih yang tidak terhingga, tidak ternilai usaha yang murni dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Jadi sahabat semua, anda boleh ucapkan terima kasih kepada Yang di-Pertuan Agong kita di dalam ruangan komen. Yang walau-walau tentu mungkin kita tahu mereka ni hipokrit, walaupun dapat bantuan, tapi mereka pasti akan menghasut rakyat untuk membenci kerajaan yang ada pada hari ini. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Alright, perkara kedua, seperti mana yang diumumkan oleh Menteri Kewangan 2, Datuk Amir, yang mana sebelum ini pada 10 hari bulan sebanyak 30 permohonan Budi Madani. Budi Madani ini adalah persendirian individu yang mempunyai kenderaan menggunakan minyak diesel. Jadi sebelum ini 30, sekarang ini jumlah keseluruhannya sudah mencapai 100.000 permohonan Budi Madani yang telah diluluskan. Jadi sekali lagi kita ucapkan tahniah kerana 100.000 permohonan bantuan tunai subsidi diesel di bawah inisiatif Budi Madani untuk pemilik kenderaan diesel individu serta petani dan pekebun kecil telah diluluskan setakat ini. Jadi Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, matlamat penyiasaran subsidi diesel adalah untuk menumpukan bantuan kepada sektor yang layak dan golongan masyarakat yang memerlukan. Bantuan tunai yang ditetapkan pada 200 sebulan adalah untuk menampung perbelanjaan tambahan diesel bagi lebih 80% pemilik kenderaan diesel individu. Katanya, saya menyuruh kepada rakyat Malaysia yang layak supaya segera mendaftar bagi mendapatkan bayaran tunai diesel setiap bulan. Kerajaan komited untuk menyalurkan bantuan tunai madani bermula pada bulan permohonan dibuat, katanya dalam satu sesi kenyataan hari ini. Amir Hamzah yang berkata sebanyak 30.000 pemohon telah menerima bayaran tunai pada 10 Jun yang lalu, diikuti 46.000 lagi menerima bayaran hari ini, manakala mereka yang membuat permohonan sebelum hujung Jun ini, pemohon akan menerima bayaran awal Julai. Dan katanya lagi, permohonan, maaf ada masalah sikit internet kita ini. Jadi sebenarnya ini satu perkara yang menggembirakanlah bagi rakyat, walaupun
ada cyber trooper ataupun influencer daripada Perikatan Nasional membuat kenyataan kononnya dia ada seorang kawan mengisi minyak. Kalau sebelum ini isian minyaknya 5 ke 600 ringgit untuk 2 kereta. Tapi katanya selepas minyak diesel ini disasarkan dan sekarang ini jumlah bulanan yang dia perlu bayar adalah sebanyak 700 ringgit. Dan dia telah memohon Budi Madani ini mendapat 200 ringgit. Jadi katanya 200 ringgit ditolak dengan jumlah terkini penggunaan minyak untuk 2 kenderaannya 700, kalau ditolak jadi 500. Jadi katanya di mana dia menampung 500 ringgit lagi itu, di mana dia korek, sahabat-sahabat semua. Kita boleh nampak bagaimana mereka cuba mengelirukan rakyat. Sedangkan sebelum subsidi bersasar, dia membayar sebanyak 5 ke 600 minyak diesel. Dia bayar tanpa ada 200 yang ada cuma subsidi minyak diesel. Sekarang ini apabila subsidi disasarkan dia mendapat 200 dan dia penggunaan minyaknya meningkat kepada 700 lalu ditolak dengan 200 ini, dia ada 500 yang perlu dibayar. Soalnya kalau sebelum ini 5 ke 600 katanya siapa yang bayar? Adakah pihak kerajaan yang bayar bagi dia? Tidak, sahabat semua, dia sendiri yang bayar. Begitu juga dengan 500. Perkara ini sepatutnya dia sendiri yang kena bayar seperti sebelum ini. Tapi kenapa influencer daripada Perikatan Nasional ini cuba memperbodohkan rakyat, kononnya di mana mau cari duit untuk bayar 500, kos 500 lagi. Jadi takkanlah kerajaan sudah bagi 200, 500 baginya takkanlah mau minta kerajaan untuk bayar lagi. Itu satu perkara yang amat-amat mustahil. Mana-mana negara tidak pernah menampung 100% penggunaan minyak rakyatnya, sahabat-sahabat semua. Malaysia ni sebelum ini dengan subsidi diesel, sekarang ini disasarkan dengan bantuan 200 ringgit setiap bulan. Itu adalah satu perkara yang besar maknanya. Tidak seperti negara-negara lain, sahabat semua, mereka membayar tanpa ada bantuan daripada pihak kerajaan. Hanya ada di Malaysia. Kalau ada pun, mungkin, kalau ada kita ucapkan terima kasih juga kepada negara itu. Tetapi biasanya bukan semua negara yang memberi bantuan seperti mana yang dilakukan oleh kerajaan. Jadi jelas mereka memusingkan fakta. Mereka tidak habis membuat pencerahan di sana. Bahwa dari 700 itu tolak 200, ada baki 500, itu sebenarnya kos individu. Seperti mana yang dibayarnya sebelum ini. Katanya 5 ke 600 kosnya untuk 2 kenderaan. Jadi sahabat semua, sekali lagi takkanlah mereka ini mengharapkan 100% untuk kerajaan membayar kos minyak mereka. Itu satu yang mustahil dan satu perkara yang tidak masuk akal. Jadi sahabat semua, bagaimana dengan Anda? Apa pandangan Anda berkaitan dengan isu ini? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.